apabila bercakap mengenai perubahan iklim dunia. Malaysia juga tidak terkecuali dalam menerima tempias kesan perubahan global. Kita hidup di sebuah planet yang condong pada 23.5 darjah pada paksinya. Lokasi negara kita pula terletak di doldrum Khatulistiwa, zon angin tenang yang berhampiran dengan Khatulistiwa. Akan tetapi sejauh mana ketenangan yang boleh dinikmati negara kita? Malaysia juga terlibat dalam kesan peningkatan paras air laut, banjir yang membawa kepada tanah runtuh dan kemarau. Menerusi kajian dan pengumpulan data dari Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia, kita dijangka mengalami musim kemarau menjelang 2025 dan dijangka berlangsung selama 10 tahun. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, status cuaca panas yang perlu diketahui anda semua ialah: tahap pertama, suhu maksimum harian 35 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Tahap kedua, suhu maksimum harian 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Tahap ketiga, suhu maksimum melebihi 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Apa yang kita perlu tahu mengenai indeks kerpasan piawai? Indeks kerpasan piawai atau SPI ialah indeks yang digunakan secara meluas untuk mencirikan kemarau meteorologi pada julat skala masa. Pada skala masa yang singkat, SPI berkait rapat dengan kelembapan tanah, manakala pada skala masa yang lebih lama, SPI boleh dikaitkan dengan penyimpanan air bawah tanah dan takungan. Apa tujuan kita memahami indeks ini? Ia memberi kita penjelasan mengenai tahap kemarau secara berperingkat. Menerusi Pusat Iklim Nasional, pemantauan status kemarau adalah seperti berikut. Tahap waspada, defisit jumlah hujan kumulatif untuk tempoh 3 bulan terkini melebihi dari 35% dari normal dan indeks SPI bulan terkini adalah kurang daripada negatif 1.5. Tahap amaran, defisit jumlah hujan kumulatif untuk tempoh 3 bulan dan 6 bulan terkini juga melebihi 35% dari normal. Dan indeks SPI 3 bulan terkini adalah kurang daripada negatif 1.5 serta tahap kemarau sebelumnya telah pun dikategorikan waspada. Tahap bahaya, defisit jumlah hujan kumulatif untuk tempoh 3 bulan dan 6 bulan terkini melebihi 35% dari normal. Dan indeks XPI 3 bulan terkini adalah kurang daripada negatif 2.0 serta tahap kemarau sebelumnya telah pun dikategorikan amaran. Terdapat ramalan mengenai musim kemarau yang serius akan berlaku di Malaysia antara tahun 2025 hingga 2035. Ramalan tersebut adalah sebahagian daripada hasil kajian ramalan yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) bersama Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu menggunakan kaedah Big Data yang mampu meramal perubahan iklim antara 90 dan 100 tahun akan datang, dan juga ramalan hasil laporan penilaian yang dibuat oleh Panel Perubahan Iklim Antarkerajaan IPCC. Kejadian musim kemarau yang dianalisis berdasarkan unjuran hujan untuk 2010 sehingga 2100 yang paling teruk diunjurkan berlaku dari 2025 hingga 2035 di semenanjung Malaysia. Apa yang lebih memeranjatkan adalah data ini turut memberi amaran bahawa salah satu negeri di Malaysia bakal mengalami kesan paling teruk, Terengganu. Terengganu dijangka mengalami musim kemarau serius antara 2025 dan 2030 akibat fenomena El Nino dan diikuti banjir yang lebih kerap antara tahun 2030 dan 2035 selaras dengan kemunculan La Nina. Kaedah ini membantu dalam ramalan unjuran 100 tahun cuaca negara. Sekarang anda tentu tertanya-tanya apa itu El Nino. Jika anda ingin memahami betapa saling berkaitnya planet kita, bagaimana corak dan peristiwa di satu tempat boleh menjejaskan kehidupan di separuh dunia, kajilah El Nino. Peralihan episodik angin dan arus air merentasi Pasifik Khatulistiwa boleh menyebabkan banjir di padang pasir Amerika Selatan sambil menghalang dan mengeringkan monsun di Indonesia,
dan India. Corak peredaran atmosfera yang meningkatkan ribut taufan di Pasifik juga boleh melempiaskannya ke atas Atlantik. Populasi ikan di satu bahagian lautan akan mati, sementara yang lain meneruskan kemandirian spesies. Jika ikan di dalam laut pun boleh mati, ini kan kita di atas daratan. Semasa peristiwa El Nino, air permukaan di tengah dan timur lautan Pasifik menjadi lebih panas dengan ketara. Perubahan itu berkait rapat dengan atmosfera dan angin yang bertiup ke atas Pasifik yang luas. Angin pasat timur laut yang bertiup dari benua Amerika ke arah Asia berganjak dan bahkan boleh bertukar menjadi angin barat. Ini membolehkan sejumlah besar air suhu tinggi mengalir dari Pasifik Barat ke arah benua Amerika. Ia juga mengurangkan timbunan air yang lebih sejuk dan kaya dengan nutrien dari dalam. Peredaran udara di atas lautan Pasifik tropika bertindak balas terhadap pengagihan semula haba lautan yang luar biasa ini. Sistem tekanan tinggi yang biasanya kuat di Pasifik Timur menjadi lemah, sekaligus mengubah keseimbangan tekanan atmosfera merentasi Pasifik Timur, Tengah dan Barat. Walaupun angin timuran cenderung kering dan stabil, angin barat Pasifik cenderung datang dalam semburan udara yang lebih panas dan lembap. Oleh kerana keluasan lembangan Pasifik meliputi 1/3 daripada planet ini, perubahan angin dan kelembapan ini disalur ke seluruh dunia, mengganggu corak peredaran seperti aliran jet. Kita sedia maklum peralihan berskala besar dalam angin dan perairan Pasifik ini mencetuskan El Nino. Apa yang kita tidak tahu ialah faktor yang mencetuskan peralihan. Ini masih menjadi misteri saintifik. Peristiwa El Nino berlaku kira-kira setiap 2 hingga 7 tahun kerana kitaran panas berganti-ganti secara tidak teratur dengan saudara rapatnya La Nina, corak penyejukan di Timur Pasifik dan dengan keadaan neutral. La Nina akan menyebabkan kemarau di negara kita dengan La Nina, membawa kepada banjir yang serius. Terengganu dijangka menerima impak kemarau paling lama dengan banjir yang luar biasa. Kesan ini boleh menjejaskan pendapatan rakyat kerana Terengganu terkenal dengan pulau-pulaunya yang indah dan bertaraf dunia. Perkara ini perlu dipandang berat oleh semua pihak. Air sangat penting dalam mengekalkan kelembapan udara yang tinggi. Kemarau serius bakal mengurangkan pengeluaran padi negara, malah mengancam ternakan yang diusahakan rakyat tempatan. Jika punca pengeluaran makanan berkurang, kita juga bakal menghadap krisis makanan yang jauh lebih serius. Pendekatan rapi seperti pembenihan awan dapat dijalankan walau bagaimanapun. Malaysia perlu mengorak langkah maju. Kita perlu bangunkan teknologi penyah garaman sama seperti mana yang telah dibangunkan negara maju lain. Selain itu, menjaga kebersihan sungai dari tercemar serta menjadikan sungai air bersih alternatif bagi penduduk sekitar. Bagi mengelakkan banjir besar di pantai timur, kerjasama semua pihak adalah penting. 2025 hanya beberapa tahun sahaja. Laporkan pembalakan haram dan tanam pokok secara besar-besaran. Selain itu juga, TAPS ialah kaedah menyimpan air mentah dengan membuat kolam di hilir di kawasan tepi sungai dan berhampiran loji air. Selain memastikan bekalan air, ia juga dapat membantu mengawal keadaan banjir dan tidak memerlukan kos yang besar. Kesan kemarau dan kekurangan air jangka masa panjang akan memberi kesan pada rutin harian dan menjejaskan kesihatan kita. Apa cadangan anda pula? Nyatakan komen anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.